dia naik? Asawan apa? Naik. Tinggal ular naik. Tahu tak? Masa PKP tu ya, 2022. 2022. Ya, 2022 2021. Bukan tu lah. Di sini tahu sama ada tahun 2022 ataupun hujung tahun 2021. Tempat saya. Ni cerita tempat saya dulu insya-Allah. Sebelum kita menceritakan hal-hal kita orang lama, saya cerita tempat saya dulu. Kita hari-hari hujan macam ni. Waktu tu saya tengah tanam sayur tau, kebun saya tanam sayur. Jadi saya pakailah budak-budak Myanmar. Budak-budak Myanmar tak ada permit. Saya betul terang cakap lah, menyalahi undang-undang lah. Saya pakai budak-budak Myanmar yang tidak ada permit sebanyak 6 orang. Jaga kebun sayur saya sebab saya buat kebun sayur. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka buku saya dulu, saya buat kebun sayur. Besar banyak luas saya buat. Jadi hujan lebat macam ni lah. Dan waktu tu dia tak ada pondok macam ni. Semua pondok buruk, pondok kayu. Yang boleh tengok yang mana orang yang dalam muka buku, boleh tengok dulu muka buku saya. Pondok kayu je. Jadi saya tak ada, tu kebetulan saya tak ada, saya pergi ke Putrajaya. Dan pada waktu tu hujan lebat macam ni lah. Tuan-tuan tahu tak? Air ni dia naik ni dia daripada dasar tu sungai nak naik sampai dekat dengan jalan. Maksudnya tinggi air ni tinggi. Ya? Tinggi ya? Kan? Dengan titik, saya buat titik kayu. Dengan titik kayu tu, dia air tu dah belaga dah titik kayu tu. Jadi bila surut saja air, bila air surut saja tuan-tuan, ular sawah. Cerita ular sawah lah. Ni ular sawah tuan-tuan Ular sawah. Ular sawah ni tuan-tuan. Ini saya tak salah kata anak buah saya lah, nama Wan Janggut kan. Tuan-tuan tengok Wan Janggut. Kata dengan Wan Janggut, ular sawah tu dah kepala dia tu besar pinggan. Bayangkan tuan-tuan kalau kepala besar pinggan tu besar mana ular dah. Tuan-tuan kalau kepala tu besar pinggan, besar mana badan ular tu. Itu menunjukkan besar lah ular tu. Kemudian ular tu bila air dah surut, ular sawah tu dia lalu ke air, dia naik ke atas titi. Macam titi tu tinggi tau, jambatan yang saya buat tu tinggi. Dia daripada sungai tu dia naik atas, kemudian dia turun tu. Macam tu. Nak menunjukkan besarnya ular sawah tadi. Ular sawah ni besar. Jadi ular sawah tu dia terus mudik ke hulu. Bila dia mudik ke hulu, pondok pekerja saya yang buat sayur budak Myanmar tu dekat dengan sungai. Jadi ular sawah tadi tu daripada dasar sungai tu dia boleh panggung kepala badan dia tu, dia panggung badan dia sampai ke tengok budak-budak saya tengah tidur. Jadi bila ular sawah dah bangun macam tu, dia orang ni belanjing tau, anjing ni menyalak. Bila anjing ni menyalak, dia bukanlah keslap dulu. Alhamdulillah masih gila Dia tengok ular sawah tu, dia orang semua lari. Budak kerja semua lari. Lepas tu bila saya balik, anak buah saya Wan Janggut cerita. Lepas Wan Janggut cerita tu, saya tanya budak Myanmar tu. Budak Myanmar tu betul ular sudah naik, dia kata. Anak tinggi dia kata. Lepas tu saya kata kat dia, apa pasal hang tak tangkap makan? Kata dengan budak Myanmar tu, kami 6 orang dia kata, makan itu ular dia kata 1 bulan pun tak habis. Tapi itu ular makan kami 1 hari pun tak cukup. Ingat kata-kata budak Myanmar tu. Tapi sebelum tu, kita lawak sikit tuan-tuan. Masih gila masih dia. Sebelum banjir besar tu, sebelum ular sawah besar tu turun mudik ke bawah hulu, pada malam tu, sebelum tu lah, dalam sebulan lepas tu, sebulan kan 2 bulan sebelum tu. Lebih kurang macam tu lah, sebulan, saya tak ingat lah. Sebulan atau sebelum tu lah. Ada 1 ekor ular sawah sebesar paha. Jadi dia berjalan dalam air, saya nampak. Bila saya nampak macam tu, saya pegang ular sawah tu, saya pegang ekor dia. Saya dengan nama Rahim. Rahim tu hujung sana lah. Saya pegang ekor tu, ular sawah tu tarik kami jatuh dalam sungai. Nak tunjukkan ular sawah ni kuat, kekuatan dalam air dia terlalu kuat. Tak mampu kita nak tangkap dia. Tak apalah. Lepas tu ular sawah tadi tu, dia mudik ke hulu. Bila mudik ke hulu, tinggal habis dah dekat tu. Rupa-rupanya tidak tuan-tuan. Ular sawah tu yang saya pegang tangkap ekor tu, dia mudik ke hulu sampai ke kampung. Kampung orang ramai. Ada tak orang Ulu Tawar di sini? Ada Ulu Tawar bercerita betul tak betul apa saya kata. Ular sawah tu rupa-rupanya dia mudik ke hulu, dia pergi makan satu makcik, satu orang tua. Dia makan satu perempuan tua lah, perempuan berumur, satu makcik tu.
Perempuan tu dia pergi tak tahu lah, dia pergi ke mana tak tahu, kat luar. Ular sawo tangkap dia. Dah telan kepala dia. Nasib baik anak dia tengok. Nasib baik anak dia tengok. Kalau anak dia tengok, ular makcik tu dalam perut tu lah. Ular tu dah dalam perut tu lah. Ya, kita besar ni ular sawo lah. Kawasan ni memang banyak ular lah dulu, tapi sekarang saya tak jumpa dah. Saya tak jumpa dah. Dulu boleh katakan tiap bulan, tiap minggu saya nampak ular, tapi sekarang tak nampak dah. Saya tak tahu. Mungkin tempat dah cerah kot ya. Tapi itu tak apa tuan-tuan. Tak kisah sangat bagi saya, tak lawak lah itu. Tapi ini lawak. Orang saya rasa mesti orang kenal ni. Orang kalau dulu tahu mesti tinggal cerita mesti gelak. Tahu sebab apa? Di sini ada satu tuk imam. Saya pernah cerita tuan-tuan. Tuk imam tu dia buang air besar. Tapi paip dia tu, paip najis dia tu, dia menghala ke paip ke parit. Parit ni longkang, paip longkang ke paip. Jadi ular sawa ni dia masuk melalui paip. Kemudian tu, waktu tu kebetulan tuk imam tu dia buang air. Jadi waktu dia naik tu saja tu, buang air tu, ular sawa tu tengok dia punya telur. Ular sawa tu sambar telur dia. Bila sambar telur dia tuan-tuan, dia menjerit tuk imam tu. Tuk imam sini lah. Tuk imam. Kan? Sambar telur tak lepas. Allah na'udzubillah, nasib baik anak beranak pakat tarik, potong kepala ular tu. Bawa pergi hospital. Nasihat saya lah. Kalau buat air untuk perubahan kan, jangan cuba-cuba buat satu paip terus ke longkang atau ke parit. Nanti ular sawo tu masuk, dia pagut telur kena macam tuk imam tu. Kecoh habis satu kampung. Itu dah. Itu cerita dia lah, ular sawo. InsyaAllah. Itu cerita. Okey, insyaAllah. Jadi air dah. Sekejap minum air je ya. Ni air. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan tak? Kalau sebut tu hujan macam ni bulan 10 lah. Ini kata orang tua Melayu dulu-dulu lah. Betul tak betul? Ini kata orang tua Melayu dulu. Dia cakap selagi tak orang Hindu atau orang India tak sambut Deepawali, dia kata waktu lagi itulah dia kata akan hujan tak berhenti-henti. Pernah dengar tak ayat ni? Kita tanya lah. Pernah dengar tak ayat ni? Kata orang tua dulu selagi, dia kata selagi orang India, dia orang Hindu kan, orang India kan, tak sambut Deepawali, dia kata selagi tak raya lah, dia kata selagi itulah hujan takkan berhenti. Pernah dengar tak ayat ni? Pernah. Tak pernah. Tak pernah boleh dengar, tak pernah boleh dengar. Boleh dengar lah. Pernah dengar, juga pernah dengar. Betul kan? Betul. Kalau kita nak ikut cerita kata-kata orang tua ni, betul juga. Pada dulu sampai sekarang sama je result dia. Result sama je, tetap hujan. Bila lepas Deepawali, mesti kemarau. Kan? Tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar, hari ni pernah dengar. Saya bukan reka-reka tuan-tuan. Saya tak reka. Ini cerita ni, cerita kata orang tua dulu. Kata orang tua dulu. Tolong bagi tak nama insya-Allah saya bagi. Pernah lah. Alhamdulillah muka-muka pernah dengar. Ya, pernah. Itulah. Tak tahulah tuan-tuan. Insya-Allah lah kita tunggu lagi. Okey. Petua Allah muka kal. Okey baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak benar. Tak benar bagi insya-Allah hari ni pernah dengar lah. Bukan saya kata tuan-tuan, bukan saya kata saya tak percaya benda tu, tapi realiti berlaku macam tu. Kan? Boleh katakan kata orang tua dulu, selagi orang India tak sambut Deepawali, selagi itulah hujan tak berhenti-henti. Kan? Macam itulah. Jadi bulan 10 standby lah setiap tahun. Lepas Deepawali kata okey. Okey insya-Allah. Hari ni pelan-pelan saya tunggu lah. Saya tunggu botol nak buah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda yang petua yang tuan-tuan nak tanya, yang sampaikan hari ni? Saya tengok. Saya tengok apa petua yang apa yang tuan-tuan nak tanya saya hari ni. Saya nak sampaikan ilmu orang tua dulu. Petua sawan tarik. Ustaz, tolong bagi petua sawan tarik. Banyak kali dia type. Tolong bagi petua sawan tarik. Inilah kata orang tua saya lah tuan-tuan. Dengan saya, tuan-tuan tak perlu pakai. Apa yang tuan-tuan saya cerita ni, tuan-tuan tak perlu pakai. Cukup sekadar hanya nak menceritakan petua orang tua dulu. Boleh tak?
tuan tak perlu pakai, cukup sekadar untuk menceritakan petua orang tua-tua dulu. Baik. Sawan tarik. Sawan tarik ni, macam mana sawan tarik ni boleh kena ke anak dia? Ini petua orang tua dulu. Dengar baik-baik. Dengar dah. Sawan tarik. Sawan tarik ni kata sawan babi dah katalah. Macam mana sawan tarik ni boleh terkena pada anak-anak dia? Ini pantang larang. Ini pantang larang orang tua-tua dulu. Yang mana hari ni, kalau tuan-tuan nak pakai, pakai. Kalau tak pakai pun tak apa. Sebab saya kata ini hanya petua saja. Pantang larang orang tua-tua dulu-dulu. Tak perlulah kita nak ambil benda sebagai kata, sebab dia tidak ada dalam hadis, dia tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya petua pantang larang orang tua-tua dulu. Boleh? Jadi saya tidak menjadi satu permasalahan untuk kita nak kata benda ni mengarut, ataupun nak kata benda ni tahyul, ataupun nak kata khurafat. Ini petua orang tua-tua dulu. Percaya tak apa, tak percaya tidak apa. Kenapa? Dia tidak ada di dalam hadis, dia tidak ada di dalam Al-Quran. Sekadar hanya pengalaman orang tua-tua dulu. Daripada pengalaman orang tua-tua dulu, dia kutip, dia lakarkan menjadi satu petua dan pantang larang untuk pasangan suami isteri, bagi anak-anak mereka supaya tidak mengenal penyakit sawan. Baik. Apakah pantang larang orang tua-tua dulu supaya anak tidak kena penyakit sawan? Maka pada waktu dulu, kata orang tua-tua, jangan sekali-kali bersetubuh dengan isteri mereka. Asyik kamu, asyik hang lah. Jangan sekali-kali bersetubuh dengan isteri mereka pada bulan Islam. 6 hari bulan, 16 hari bulan, 26 hari bulan. Bulan Islam. 6 hari bulan, 16 hari bulan, 26 hari bulan. Bulan Islam. Ini hanya sekadar petua pantang larang orang tua-tua dulu. Supaya anak tidak kena penyakit sawan. Boleh tak? Dengar tak? Jelas tak? Jelas tak ni saya kata ni? 6, 16 dan 26 bulan Islam. Tidak boleh bersetubuh atau berjimak dengan isteri. Walaupun malam tu malam Jumaat. Stop Ustaz. Jumaat panjang lagi. Saya ulangkan lagi lah. Saya ulangkan lagi. Benda yang saya sampaikan, yang nak saya ceritakan pada malam ni, tidak ada di dalam hadis dan tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak kisah sama ada tuan ikut ataupun tidak ikut. Hanya sekadar petua yang mana yang dikutip oleh pengalaman orang tua-tua dahulu. Yang hingga dan pengalaman orang tua-tua dahulu dilakarkan pada anak cucu mereka supaya jaga pantang larang ni supaya tidak berlaku benda macam ni. Itu saja. Apakah pantang larangnya? Orang tua-tua dulu supaya anak tidak kena penyakit sawan. Kata orang tua-tua dulu, jangan sekali-kali bersetubuh ataupun berjimak dengan isteri. Saya bujang, tak apa, kahwin tu ingat. Kahwin tu ingat. Jangan sekali-kali bersetubuh dengan isteri kita pada bulan Islam. 6 hari bulan, 16 hari bulan dan 26 hari bulan. 6 hari bulan, 16 hari bulan, 26 hari bulan. Anda kata bersetubuh pada waktu tu, sekiranya lekat anak ataupun waktu kita bersetubuh berjimak tadi, lekat. Maksudnya lekat. Dalam jutaan sperma, masuk satu sperma ke dalam ovari. Bila masuk dalam ovari, maka menjadi persenyawaan dan lekat anak tadi. Maka besar kemungkinan, saya tak kata kena tu besar kemungkinan risikonya anak kena penyakit sawan, risikonya tinggi. Itu petua orang tua dulu. Petua orang tua dulu. Baik. Jadi bila lekat saja anak tadi pada 6, 16, 26 antara hari itu, maka lekat kebanyakan anak-anak tadi akan terkena penyakit sawan. Baik. Bila kena penyakit sawan, tak kisahlah sawan tarik. Sawan tarik bahasa yang lembut. Kalau bahasa orang Kedah kasar sikit, dia kata sawan babi. Kalau bahasa Kedah dia kata sawan babi. Kalau bahasa orang orang yang orang bandar lah, orang moden sikit, dia kata sawan tarik atau sawan tarik. Boleh faham lah? Baik. Di dalam bila kita anak-anak kena sawan tarik, jadi bagaimana kita nak merawat anak-anak tadi yang kena sawan tarik? Tuan jangan main sawan tarik. Kalau orang Kedah kata sawan babi lah. Kalau dia mandi sungai, dia tarik pada waktu tu, maka mati budak tadi atau orang tadi. Sawan tarik tuan, kalau dia mandi sungai, tiba-tiba dia tawan tarik, lemas, mati. Sebab tu kata ini bahaya sawan tarik. Sebab tu setengah orang, kita tengok orang yang kena sawan tarik, dia takut terkancing gigi. Maka dia ambil lah garpu ke apa ke, dia sumbat masuk mulut. Betul tak? Bisa dengar benda ni? Bisa dengar tak? Tak kira orang kata saya mengarut lah. Ambil garpu ke kayu ke, letak sumbat masuk mulut supaya tidak gigit lidah.
Atas biasa dengar tak benda ada orang cakap? Biasa nampak. Biasa. Arti kata saya cerita ni bukan cerita dongeng. Maksudnya ada orang pernah dengar. Betul dan sebagainya, insya-Allah nah. Baik. Macam mana kita nak merawat anak yang kena sawan tarik? Ini petua lah, bukan doa. Kalau doa yang saya belajar dulu lah, orang kena sawan tarik, dia buat dengan apa tau? Dia buat seri pinang. Lepas tu, ni saya belajar lah. Dia buat dengan seri pinang, jampi seri pinang. Lepas tu, dia ambil apa nama dulu sarang kelulut. Teras sarang kelulut tu, dia jampi, dia tutup, dia sembuk di kepala sampai ke kaki. Ini. Lepas tu bila sembuk kepala kaki, dia akan gosok kepala tadi. Bila gosok kepala tu, dia rasa tambah satu bulu yang keras. Dia cabut bulu sawan tu. Maka budak sawan tu akan hilang. Itu ilmu di mana yang dia belajar dengan doa, jampi, serapah dan sebagainya. Baik. Sekarang ni kalau nak sampai doa dan sebagainya, nak jampi doa, saya tak cerita, saya tak ajak. Sahabat saya tak ajak. Cukup hanya sekadar petua untuk orang ramai. Boleh tuan-tuan sekadar untuk petua untuk orang ramai. Di mana andai kata keluarga, adik-beradik, anak-beranak yang kena macam ni, boleh cuba petua ni. Walaupun sedikit rumit, tetapi insya-Allah dengan sebesar usaha yang kita usahakan, insya-Allah moga-moga kita dapat selamatkan orang tadi. Walaupun rasa payah bagi orang yang malas berusaha, tapi kalau orang yang nak, insya-Allah dapat. Boleh tuan-tuan Macam mana petua dia? Supaya ulang balik. Tak ulang tuan-tuan. Saya ulang lama-lama lagi. Tak minum air sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lama-lama lagi kan. Habis yang lain. Jadi nanti yang kopi-kopi lah. Kopi apa semua nanti tolong viral-kan supaya orang dapat belajar petua ni. Untuk orang yang ada masalah sawan tarik. Baik. Cara nak berubat sawan tarik senang-senang, kita sawan babi lah. Orang Kedah kita sawan babi. Minta maaf lah. Bukan saya kurang ajar nah. Orang Kedah sawan tarik tu pasal bandar lah. Tapi dalam bahasa Kedah kita sawan babi. Betul tak betul? Ada tak orang Kedah sini? Saya tanya ada tak orang Kedah sini? Sawan babi. Saya tanya kan? Betul tak? Saya nak lah. Betul kan? Sawan babi. Saya bukan nak menghina, bukan saya nak menghina, tapi ini bahasa yang realiti yang selalu orang Kedah gunakan, orang Totong Kedah dulu gunakan. Dia kata sawan babi. Padahal saya tarik Saya tak tahu sebab apa panggil sawan babi. Saya tak tahu kenapa panggil sawan babi. Rupa-rupanya sebab bila dia kena sawan tu, dia menyondoi di tanah. Sebab tu orang panggil sawan babi. Tapi bukan saya nak menghina orang sedikit sawan tarik, tak. Tapi ini bahasa yang digunakan oleh orang-orang Kedah dulu. Sekarang tak. Sekarang bahasa yang lembut, sawan tarik. Baik. Bila dia sebut kata sawan babi, maka cara nak ubat dia ni. Ini petua saja tuan-tuan. Tolong dengar baik-baik. Saya tak suruh tuan-tuan kata mencubalah. Kalau tuan-tuan kata tak mau pakai pun tak apa. Saya tak larang pun. Saya hanya ceritakan ilmu orang tua-tua. Tak lebih pada tu. Yang mana ilmu ni telah hilang dimakan zaman. Jadi saya sampaikan balik. Sama ada tuan nak percaya ke, tak percaya ke, terpulang. Tapi saya sampaikan juga petua orang tua-tua dulu. Baik, macam mana kita nak merawat kawan orang tarik. Kaedah orang tua-tua dulu tanpa doa dan sebagainya. Tuan-tuan, benda ni mesti berlaku pada hari Selasa. Ingat dengar sayang. Tuan-tuan, kalau boleh, benda ni mesti berlaku pada hari Selasa. Tak boleh hari lain tak jadi. Buku ya. InsyaAllah. Saya pun menulis kat, tapi tak siap lagi macam buku lah. Kan? Tak siap buku petua. Banyak saya, tapi saya tak edarkan, tak buat. Tunggulah masa insyaAllah. Benda berlaku pada hari Selasa. Baik. Kenapa berlaku pada hari Selasa? Tanya saya. Kenapa berlaku hari Selasa? Mesti tahu cerita ni. InsyaAllah nanti saya cerita sebab apa berlaku hari Selasa. Hari Selasa, kita pergi cari pokok kelapa. Di mana pokok kelapa tu, yang buah dia disondol oleh babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari hari Selasa, cari buah pokok kelapa. Atau orang Kedah kata pokok nyok. Senang kata buah nyok. Yang mana buah nyok tadi kata orang Kedah, atau buah kelapa ni disondol oleh babi. Maksudnya babi duk sondol. Tergolek. Ambil buah nyok tadi atau buah kelapa tadi. Dengar saya tak? Kemudian tu, kopat buah kelapa tadi tu, kuku ambil santan dia, masak di santan. Tuan-tuan, bila masak saja di santan, kemudian tu comot, bila ingat
mesti masak dia menjadi santan. Ambil buah kelapa disodok oleh babi tadi, kupas, kita pun kokok dia, kemudian dia perah, ambil santan, masak sampai kelapa. Bila jadi kelapa saya tadi tuan, ambil kelapa tadi tu, comor di kepala dia. Sikit ambil kelapa yang kita dah masak, comor di kepala dia. Comor kepala dia, bagi dia minum sikit. InsyaAllah tuan-tuan, orang terjangan jadi sawan babi tadi tu, sawan tarik tadi, kita buatlah. InsyaAllah lama-lama, masih bagi gigi saya lah. Lama-lama insyaAllah, sawan babi tu akan hilang. Tanya betul, saya ajak betul lah. Boleh tak? Faham tak? Faham tak ni? Boleh faham tak? Kelapa kena buat santan lah. Ambil buah kelapa, kita koyak buah dia. Kita kokok, kemudian perah. Masak kelapa tadi, yang santan tadi sampai di minyak. Macam tu. Kita comor kat kepala dia. Habis rambut saya lah. Comor kat kepala dia. Lepas tu bagi makan minum sikit. InsyaAllah. Lama-lama sawan babi tu akan hilang. Petua saja. Boleh buat. Mudah tuan-tuan kan? Senang kan? Mudah sangat. Buat minyak. Buat. InsyaAllah tak kena duit tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tak kena duit. Saya sampaikan petua. Orang ada sah masalah sawan babi. Boleh tak? Okey. Habis. Cerita petua tadi. Okey, alhamdulillah. Faham kan? Faham tak? Faham tak? Boleh berjarah, tak ada masalah boleh berjarah. Faham tak? Ada orang sadut kenal lah. Buat minyak, lomor kat kepala dia. Bila tuan-tuan lomor, bagi minum. Kita ingat, bila kita lomor kat kepala ni, kita usap macam ni, sampai jumpa bulu yang keras. Cabut. InsyaAllah, sawan tu hilang. Petua saja tu Allah. Na'udzubillah. Benda yang mudah, kita amalkan petua. InsyaAllah benda tak salah pun. Tidak ada syirik, tidak ada sekutu dan tidak ada munafik. Jelas habis kan? Senang. Sampai petua untuk orang tu. Okey. Petua kena ketegur. Allah na'udzubillah. Nanti kita betul tu. Kena tegur. Okey, saya tak faham. Kena tegur macam mana? Kita masuk hutan tegur apa semua kan? Teluk besar, kaki bengkak. Macam tu lah maksud dia. Nak cerita kena jelas tu. Betul tak? Kita masuk hutan kena tegur. Maksudnya tegur dengan jin ke apa? Balik rumah kita demam dan sebagainya, telur kita besar lah, apalah, kaki kita bengkak. Macam tu maksud dia. Dia tanya pasal orang tanya tu. Betul? Oh ya, betul. Okey macam ni. Dengar baik-baik. Petua kena tegur. Tegur macam ni tuan-tuan. Payah jin-jin nak tegur kita ni tuan. Melainkan kita melakukan satu benda yang dia rasa sakit hati. Dengar baik-baik. Payah jin-jin nak tegur kita tau. Melainkan dia rasa kita melakukan satu benda yang cukup sakit hati. Baru dia tegur. Faham tak maksud dia ni? Dengar, faham tak ni? Pasal dia tegur, mimpi tanya pasal tegur kan. Maksudnya dia pergi satu tempat, dia melakukan sesuatu perkara yang menyakitkan hati jin dia, baru jin tu tegur dia. Macam mana yang kata jin tu tegur? Contoh. Faham tak? Contoh. Dia kencing tak busut. Okey tak? Contoh. Dia kencing tak busut. Busuk anak-anak, dia kencing. Balik rumah, telur dia bengkak. Tu maksud dia kena tegur macam tu. Faham tak? Jelas tak tu? Jelas tak jelas? Jadi dia kencing tak busuk, telur dia bengkak macam tu. Okey. Kalau masuk hutan pula, sama ada dia ambil barang dari hutan ke, batu dari hutan ke, dia kena tegur. Kan? Akhirnya balik dia sakit. Macam tu. Baik, jelas. Macam mana kita nak atasi masalah ni supaya tidak kena tegur dengan jin? Janganlah kencing tak busuk tu. Busuk tu binatang duduk, kencing buat apa? Hak tu kalau tanya saya, memang patutlah telur bengkak. Kalau tanya saya lah. Ya, pergi kencing tak busuk tu buat apa? Patutlah kena tegur telur bengkak. Apa? Di dalam busuk tidak ada binatang yang duduk dalam. Tidak ada hamba Allah yang duduk dalam tu. Yang kencing buat apa? Memang patut dia kena tegur. Tapi kalau dia pergi dalam hutan, dia ambil batu ke, ambil apa ke, dia kena tegur. Tu tak patut lah. Hak tu bagi saya tak patut. Hak tu kena rawat. Hak tadi kena ajak, hak ni kena rawat. Yang kencing terbusuk kena ajak. Yang ambil batu ke perayu lautan tu kena rawat. Dengar baik-baik supaya kita tidak ditegur oleh satu-satu benda yang bila ambil dari hutan. Kadang-kadang
Orang kata kita sampaikan benda ni tahyul. Tahyul ni mengarut. Hang ni bohong. Ni orang moden-moden ni saya kata ni. Dia kata-kata dia kata apa? Tahyul, mengarut, bohong dia kata. Benda tu syirik. Betul tak tuan-tuan kalau saya kata tu? Kalau kita nak ajar ilmu ni kata syirik. Dia tahu ni kena minta kat Allah. Kan? Dia kata kena minta kat Allah dia kata. Tak payah minta kat penunggu hutan tu. Contoh saya betul tak betul orang katakan syirik. Saya tanya betul tak betul? Orang kata syirik. Betul tak betul tanya orang kata syirik? Dia tak kenal lagi. Kita bukan nak suruh kita bertuhankan dengan jin-jin. Tak. Sebenarnya kita kena menghormati benda yang ada di dalam hutan. Sebab pun dia ada orang dia, kita hormati. Contohnya nak ambil Contohnya nak ambil ni, contoh bunga cenuai ni. Ni bunga cenuai dah nak ambil. Ni bunga cenuai. Ni. Ada kecut dah malam no. Malam ni cenuai. Contohnya cenuai ni. Nak ambil bunga cenuai ni. Apa salahnya? Saya fikir, kita fikir apa salahnya? Contohnya nak ambil bunga cenuai ni, apa salahnya kita hormati orang yang ada ni? Ni aku nak ambil benda ni. Jangan marahlah. Aku ni susah ni. Bahasa tu kita tidak menyembah siapa-siapa. Bahasa tadi tu kita tidak menyembah siapa-siapa. Cuma kita beradab dengan makhluk yang lain. Kita tidak menyembah hantu. Kita tidak melakukan syirik. Contoh, ni aku nak ambil benda ni. Jangan nak marahlah. Aku tak saya tengok aku nak ambil ni. Cukup dengan bahasa tu dah cukup dah. Kita menghormati dia hormatkan kita. Ni. Tak boleh. Kata macam tu tak boleh syirik. Kata tu tak boleh menduakan Tuhan. Kalau bapak kalau kata tu tak boleh. Ini kita menghormati orang. Menghormati benda tempat yang lain. Cukuplah. Apa salahnya? Tak bolehkah? Tak boleh. Ya Allah Tuanku, sampai hari ni saya tak faham lah orang Melayu kita ni. Sampai kita nak ajar benda ni, kita tak tahu. Saya kata macam ni lah, tuan-tuan tak makan tegak. Kalau tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan. Kata macam ni lah, ni aku ni nak ambil batu ni. Jangan kacau aku lah. Aku ni tak bisa tempat ni. Aku tak tahu tempat ni buat apa. Jangan kacau aku. Hang cara hang, aku cara aku. Cukup bahasa tu cukup. Ni, saya nak ajar tak perlu jampi panjang-panjang, doa panjang-panjang. Cukup dengan berkata-kata saja. Dia dah faham dah. Aku ni masuk sini, hang dengan kacau aku. Hang buat cara hang, aku buat cara aku. Cukup bahasa tu. Dia faham dah tak kacau kita. La ilaha illallah. Kenapalah payah sangat. Akhlak kita, beradab kita. Walaupun dengan orang kafir kita beradab. Ni. Saya nak tanya lah. Orang Melayu kita adab tak beradab? Saya tanya lah. Ni. Tengok semua ni. Yang mata memandang lah. Orang Melayu kita, kalau contoh dah, nak tunjuk Tuan, beradab tak ni? Tuan, dari mana Tuan datang? Tuan, dari mana Tuan datang? Beradab tak macam ni? Tak beradab tak macam ni? Contoh, Tuan, dari mana Tuan hamba datang? Beradab tak? Beradab tak beradab? Beradab tak? Tunjuk ni. Tuan, dari mana Tuan datang? Beradab tak? Tuan-tuan sejuk hati tak? Tak, tuan-tuan sejuk hati tak bila orang cakap tunjuk macam tu? Dari mana Tuan datang ni? Sejuk hati tak? Sejuk hati. Hati rasa sejuk tak? Kita kata orang Melayu beradab, betul tak betul? Orang Melayu kita beradab, betul tak betul? Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia, di Jawa, tahu tuan-tuan jawab macam mana? Kita tunjuk macam ni kan? Di Jawa, orang Jawa dia tak tunjuk macam tu. Dia lagi beradab pada kita. Dia letak dengan Tuan datang dari mana? Nampak tak? Dia letak dapat tangan. Dia tunjuk, Tuan, dari mana Tuan datang? Bahasa contoh betul. Dia letak satu tangan kita di sini, kemudian tunjuk tu. Dari mana ni? Datang ni, adik ni. Dari mana adik datang? Dia tunjuk macam tu. Cuba tengok. Kita hanya tunjuk macam ni. Dari mana Tuan datang? Tetapi kalau kita pergi ke Indonesia, di bahagian Jawa, dia letak tangan. Dari mana Tuan datang? Dia letak dari, tunjuk macam ni. Lagi beradab. Maksudnya, kita orang Melayu kena meraihkan semua keadapan. Cuba tengok. Betul tak? Mana lebih beradab? Orang Melayu dengan orang Jawa, mana lebih beradab? Sebenarnya dua beradab. Tetapi, kita belajar daripada orang Jawa tu, adabnya lebih mulia daripada letak jari macam tu. Maksud dia lebih hormat. Begitu kita masuk hutan pun, tuan-tuan takkan kena tegur. Kalau tuan-tuan hormat di sana, insya-Allah tuan-tuan tak tegur. Bukan kita suruh kita syirik. Tak. Tak ada tegur lah. Macam saya lah, pergi cari bunga cenuai. Macam saya pergi cari bunga cenuai.
Tuan-tuan percaya tuan-tuan. Berapa orang yang pandai cara hubung cenuai yang tuan-tuan pernah tengok? Saya tanya tuan-tuan lah. Bukan kata saya pandai. Orang yang pandai maksud orang yang arif. Pandai maksudnya arif. Yang arif cara hubung cenuai. Tuan-tuan pergi cari. Siapa dia? Hanya orang tua wan kita dulu. Ya, betul tak betul? Tanya tuan-tuan. Siapa yang pandai cari hubung cenuai? Hanya tok wan kita dulu-dulu saja pandai cari. Orang sekarang tak pandai cari. Betul tak betul saya tanya? Tok wan kita dulu, ayah-ayah kita dulu, dia cari dapat hubung cenuai. Pak siapa orang sekarang tak dapat hubung cenuai cari? Saya tanya mudah aja. Maksudnya, saya masuk ke dalam hutan, saya kena beradab. Dalam hutan tu, saya kena beradab. Saya kena tertibkan diri saya, kena beradab. Sebab, bunga cenuai ni, walaupun dia tumbuhan-tumbuhan yang biasa, tetapi kadang-kadang ada misteri dalam pokok tu, cari tak jumpa. Tuan-tuan saya saja kata tuan-tuan. Pokok cenuai ni, pokok biasa saja. Bukan ada pun, tapi, misteri dia, orang tak pernah cari, tak jumpa. Tak jumpa. Ni, saya tanyalah. Hak duk naik gunung Jerai ke, gunung Baling ke, kan? Siapa yang dapat? Orang tua dulu dapat. Kenapa orang muda tak dapat? Sebab hujan memang hujan. Betul saya tanya. Sebab apa? Kita kena beradab dengan beradab. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh dah hanya tanya tadi kan. Tak mahu kena tegur. Beradab saja insyaAllah, tak kena tegur lah. Beradab. Sama lah tuan-tuan nak jumpa saya pun. Kalau kurang ajak dengan saya pun, saya balik macam tu ya. Saya tak layan lah. Saya tu terang lah. Orang kalau kurang ajak dengan saya dengar kan. Saya tak marah dia lah. Saya ambil kain saya, tu jalan kat lain. Saya ambil kain saya, macam ni lah saya ambil. Saya akan ambil kain saya, letak tabung macam ni. Saya akan jalan masuk hutan. Orang kalau hamil kurang ajak kan. Letak kan, malah gaduh lah. Dan malah layan lah. Kan, masuk hutan. Buat apa nak layan orang tu? Nakit hati. Betul tak? Lebih baik kita mengalah, pergi tempat lain. Sebab apa? Kita tahu orang tu tak beradab. Jangan minta tolong saya takkan tolong lah. Okey, ada petua apa nak tanya lagi? Biar dah cerita dua petua dah. Ada petua apa nak tanya lagi? InsyaAllah kita kongsi malam-malam ni. Muka buku ni. Muka buku. Bunga minyak beluh. Minyak lipan. Allah Akbar. Minyak lipan. Macam ni tuan-tuan. Saya cerita minyak lipan ni. Saya dulu cerita dululah. Orang cerita sekarang. So buat minyak burung gugut. Dengar ni, dululah. Masa tu saya tak pandai lagi pun. So buat minyak burung gugut. Saya ambil burung gugut yang mati. Kena tembak mati, kan? Saya ambil, saya masak, saya goreng, buat minyak burung gugut. Dengar tuan-tuan cerita nah. Tanya minyak lipan, saya cerita ni ya. Saya dulu, saya ambil, lepas tembak, kawan saya tembak burung gugut mati, kemudian saya goreng. Goreng buat minyak, buat kat kayu apa semua, buat minyak untuk hurut. Orang kata burung gugut ni kalau hurut orang bagus. Betul tak betul? Saya tanya betul tak betul? Siapa pernah dengar? Orang kata minyak burung gugut ni, kalau kita sapu hurut urat kat tulang, cepat cantum, cepat pulih. Betul tak betul benda ni? Ni bubuh semua rebuah kat kayu ni. Balik orang tua saya. Dia tanya, buat macam mana? Tu masak minyak. Tak tuan-tuan. Dia suruh saya ambil buang minyak tu. Ni, satu periuk tu, nak urut orang tu, dia suruh buang. Minyak burung gugut tu, dia suruh buang. Tuan-tuan, sebab apa dia suruh buang? Padahal minyak tu bagus dengan rebuah kat cukup. Tapi suruh buang. Tengah-ngah-ngah pula saya. Kenapa suruh buang? Kata burung tu bagus. Sebab bangkai. Betul, bangkai. Arti kata, sebab orang tua saya, walaupun minyak tu mahal, dengan rebuah kat kayu, dia suruh buang habis. Sebab apa? Masuk dalam bangkai dalam tu. Sebab burung tu kena sembelih. Saya pergi masuk dalam tu, dah mati, masuk dalam tu. Bangkai. Buang. Ya, kena sembelih. Kita pergi dalam tu. Buang. Masa tu dia muda je lah. Umur 11 tahun. 11 tahun pandai buat kat kayu dah. Bangkai. Tuan-tuan dengar. Hari ini pula. Kan? Kita buat minyak. Kan? Kita buat minyak. Kan? Yang mana yang bersangkut dengan najis. Yang tidak suci dan tidak murni. Kemudian kita hurut orang. Tuan-tuan tahu tak? Minyak, tak kisahlah minyak apa pun.
Yang kotor, yang najis, bila itu urat, dia akan masuk melalui liang-liang rumah. Dia akan terbenam dalam ni. Halus kan tuan. Kemudian tu, orang tu pun dia buat alih kadar dah. Dia semayang dan sebagainya, buat alih kadar saja. Tuan-tuan menanggung, tuan-tuan. Menanggung dosa di situ. Menanggung dosa. Kenapa? Najis melekat di badan orang. Sebab tu saya kata dah, di dalam ilmu, dia kena ada adab, dia kena mengaji, dia kena tertib. Di dalam ilmu perubatan. Memang kena macam tu. Contohlah, contoh. Ini pengetahuan. Cuba tengok. Pengetahuan untuk orang ramai. Orang lelaki. Cuba tengoklah. Ini saya nak tunjuk contohlah. Nak bagi orang fikir. Nak suruh orang fikir je. Daun bidara. Saya cakap daun bidara dulu. Daun bidara. Daun bidara untuk apa? Kalau kita buat minyak, daun bidara untuk apa? Daun bidara. Daun bidara. Ya, daun bidara. Kan orang buat minyak, saya minta maaf lah. Kalau siapa-siapa yang buat minyak berdarah, bukan saya nak petikai atau mempelecehkan mereka. Tak. Itu ilmu mereka tak. Tapi nak cakap daun berdarah. Apakah tugas daun berdarah? Bukan jin takut. Daun berdarah bukan jin takut. Bukan untuk dia. Tak, bukan. Tak. Jin tak takut dengan pokok berdarah. Dengan jin takut pokok berdarah tu. Daun berdarah digunakan untuk orang mandi jenazah untuk melembutkan urat. Supaya senang kita nak kapan dia nak mandi dia. Asalkan dia berdarah sebut jin. Asal dia berdarah sebut jin. Semua orang tahu memang Rasulullah kata jin tu untuk merawat orang masuk kerasukan jin dan sebagainya. Tak apalah. Ini tugas daun bidara sebenarnya ialah apa? Untuk melembutkan jenazah. Urat-urat supaya dia mandi. Pegang ayat ni dulu. Daun bidara tugas dia untuk melembutkan urat waktu mandi jenazah. Sedangkan jenazah dah keras, kalau kita mandi dengan daun bidara, dia lembut. Pegang baik-baik. Jadi, hari ni, tuan-tuan makan buah bidara. Orang lelaki makan buah bidara. Dengar baik ni. Orang lelaki pula, dia makan buah bidara. Lepas tu, dia buat sabun bidara. Dia mandi. Dengar baik-baik. Apa yang berlaku? Saya nak turun. Faham tak? Sebab tu dalam ilmu perubatan, dia kena faham. Orang lelaki, bukan perempuan. Perempuan tak apalah. Dia pergi makan tu. Apa jadi? Lemah tenaga syahwat dia. Lembut. Dengar baik-baik saya kata ni. Saya nak bagi tahu orang lelaki ni. Lemah tenaga syahwat dia. Sebab dia lembut. Lemah. Bukan urat tak elok, tapi dia lembut. Jadi, kena jaga orang lelaki. Jangan cuba-cuba makan buah bidara. Ataupun buat sabun bidara, mandi gosok badan kita. Kembali kata, jangan. Perempuan tak apalah, tak ada masalah. Perempuan tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu. Sebab tu, ilmu orang tua ni kena faham baik-baik. Jangan kita ambil seberono je. Terus kita buat, ini boleh ubat. Kita bermakan. Gelak lah ya. Dia punya ayat lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, orang mati mayat keras tu, mandi daun bidara lembut, senang kita urut kan. Kita pergi makan buah dia pula. Dah, jangan nak buat. Sebab tu, kena belajar orang tu. Itulah, jangan nak buat. Kalau tuan-tuan nak buat minyak urut tak boleh lah. Kalau buat minyak kan, urut badan, lembut urat boleh lah. Tapi jangan nak makan lah buah dia. Kan? Jangan makan lah buah dia tu. Jangan nak makan buah dia. Tapi kalau tuan-tuan nak buat minyak, nak urut badan, apa tak ada hal. Tidak ada masalah. Jangan nak makan buah dia. Faham? Bukan sensor sikit. Bukan sensor nak bagi orang faham. Jangan makan buah dia. Sebab apa? Ini kebaikan. Kadang-kadang kalau kita sensor ke apa semua orang tak faham. Saya nak bagi orang faham. Boleh. Alhamdulillah faham lah. Nak tanya apa lagi? Buat mandi daun boleh tak? Lemah orang kita lemah lembek. Terutama orang lelaki. Sudah tak pergi dulu. Perempuan tak ada hal, mandilah. Tak ada masalah orang perempuan mandilah. Orang perempuan mandi pula. Sebab apa? Bila urat kita lembek, saraf kita lembek, bermasalah. Terima kasih pakai topi. Dah. Pecah kaki. Tumit pecah lah. Yang tanya tumit pecah. Tumit pecah. Macam ni lah. Ni cerita orang tanya saya, tumit kaki pecah tadi kan. Saya baca lah, Saya sebenarnya saya tengok atas apa yang orang cerita, saya sampaikan. InsyaAllah dah. Saya rasa walaupun saya cakap tadi nampak macam kasar, nampak macam sikit melucah,
Tetapi tak, sebenarnya saya nak korang faham. Jangan buat. Itu sebenarnya. Boleh tak? Yang mana dah makan tu jangan amal. Yang mana makan tu jangan amal. Boleh tak? Yang mana makan tu jangan amal. Berhentilah. Banyak lagi benda boleh makan, boleh makan. Banyak buah boleh makan lagi. Okey. Yang tanah tumit pecah. Tak. Kita tetap berhenti dulu. Terus saya sembang tumit pecah lagi. Saya sembang pasal minyak urut tadi. Ni. Saya dulu. Saya pergi ke pasar malam. Sampai pasar malam. Bila sampai pasar malam tu, ada orang jual minyak kambing gurun. Dengar baik-baik. Saya kadang-kadang memanglah, walaupun orang sakit hati ke, marah kat saya cerita benda ni, walaupun pahit, walaupun orang tak setuju, saya cerita. Sebab saya nak korang tahu, ilmu Melayu ni cerita terang. Apa salah kita nak sampai ke petuk ilmu perubatan Melayu yang cara yang betul, supaya anak bangsa kita bangga dengan ilmu kita. Itu yang sebenarnya. Supaya kita nak anak bangsa kita bangga dengan kebolehan ilmu-ilmu orang Melayu kita. Kalau saya tak sampaikan apa yang saya tahu, arti kata saya telah menghilangkan khazanah ilmu Melayu. Betul-betul Melayu. Sebab tu saya sampaikan. Bila saya buat live saya sampaikan. Sebab saya sayang ilmu Melayu ni dihilang dimakan zaman. Dan biar ilmu tu orang tahu cara peradaban yang betul, cara tata kelola yang betul, supaya ilmu-ilmu tadi tidak dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan buat satu-satu benda yang tidak logik ngakal. Dengan cara dia buat tu seolah-olah menunjukkan dia tu hebat, padahal tak betul. Contoh macam ni. Beri contoh dulu. Orang dululah zaman lama dah ni, saya ingat lebih kurang dalam, saya ingat dekat 10 tahun adalah berlaku kat Sungai Petani. Waktu tu orang boleh jual ubat pasal malam ni. Poli ke, megah tua ke apa, tak kacau sangat waktu tu. Waktu tu orang boleh main ular lah, pertunjukan ular dan sebagainya, tak kacau waktu tu. Kan? Waktu tu lah, lebih kurang dalam belasan tahun macam tu lah. Baik. Jadi, satu hari tu ada satu orang di Sungai Petani. Sungai Petani dekat dengan sungai. Orang Sungai Petani tahu ni. Aku salah lah, aku salah. Dekat dengan sungai. Ada satu orang, dia jual minyak kambing gurun. Kambing gurun. Dia kata kambing gurun. Padahal salah kalau megah tua tengok tangkap. Tapi itu mungkin rezeki dia baik tak kena tangkap lah. Dia jual kambing gurun. Jadi saya tengok kambing gurun dia jual tu, dalam periuk, dia buat satu periuk. Ada kepala. Dan kepala tu tanduk dia merekod macam tu. Merekod macam tu. Tanduk dia merekod, dia kata kambing gurun. Saya tengok, ni bukan kambing gurun. Ni kambing hutan. Tapi saya tak kata lah depan dia. Sebab dia menjaga. Kan? Hati saya kata, ni bukan kambing gurun. Ni kambing hutan. Dengar tuan-tuan, dengar baik-baik. Ni, yang selalu duk beli kambing gurun ni, minyak kambing gurun. Dengar baik-baik lah. Kambing gurun, kalau tanduk macam tu, ubutnya macam tu, mengikut macam tu, bulu penuh macam ni, itu kambing hutan. Bukan kambing gurun. Macam mana tanduk kambing gurun? Dan macam mana tanduk kambing gurun? Kita tahu kambing gurun supaya kita beli minyak tu, kita tahu memang berkhasiat dan sesuai untuk kita. Jadi saya sampaikan supaya orang faham, orang tahu. Tanduk dia bulat. Tak tahu. Dah tak tahu noh. Dah. Baik, tuan-tuan dengar nah. Tanduk dia ni dia kunci tajam macam tu. Tapi dia macam dia pusing macam germit, kecil tajam. Dia muka dia tak ada bulu penuh sampai bawah tu. Faham tak? Muka ni dia tak ada bulu sampai ke dagu macam ni. Tanduk dia tu dia pusing macam tajam. Faham? Tanduk tajam berpusing macam germit. Macam germit. Baik. Macam mana kita nak tahu ini salah tuan-tuan? Kalau ikut dalam perundangan Malaysia, undang-undang Malaysia, menjadi satu kesalahan kalau menangkap kambing gurun, buat minyak kambing gurun memang kena tangkap sakit. Tapi saya cerita lah supaya orang faham. Cara-cara orang buat kambing gurun, pertama kali dia nak kepala dia dan 4 batang sendi dia. Kalau ada kepala saja, tak ada sendi kaki, tak sempurna minyak kambing gurun tadi. Faham tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kambing gurun, kalau ada kepala saja, dia tak ada sendi kaki. Ni, pelipat kaki semua tak ada. Maka minyak tak sempurna minyak tadi. Dia mesti syarat. Pertama kepala dan 4 batang kaki dia. Buat minyak. Barulah minyak tu menjadi.
Kalau kepala jadi tapi kurang mustajab sebab tak cukup sifat. Nak buat minyak kambing gurun mesti cukup sifat kepala dan 4 batang kaki dah. Masak sampailah apa herba pun. Kan? Barulah sempurna sifat kambing gurun tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan kena faham. Jadi orang hak menjaga tu ingat marah saya. Saya cerita walaupun baik, saya cerita supaya bagi orang faham. Tapi kalau dia kata betul-betul, dia takkan nak tunjuk kaki salah, betul tak? Dia boleh betul, apa semua mungkin betul lah kot. Kita anggap yang betul lah. Kita jangan anggap yang salah. Jadi kalau orang tu, ni minyak kambing gurun. Dia kata, aku tak nampak kepala, tak nampak kaki. Jangan macam tu, ingat kaki belum botol kan. Mungkin dia tak di rumah dia belum periuk. Kalau dia tipu, itu dia dengan Allah. Kalau tipu dia dengan Allah. Kita nak macam mana? Oh, payah payah, yang payah. Payah lah. Baik. Satu lagi. Ini cerita saya lah. Cerita kawan saya nama dia Saidun. Tak usah cerita lah nama-nama sebut nama dan sebut nama tak betul cerita lah. Tidak. Okey dah. Baik. Habis buat minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak untuk apa? Minyak kambing gurun sebenarnya dia untuk orang patah, orang luka dan orang letak. Sebab kambing gurun ni, dia kalau patah, dia jilat-jilat tu tulang dia tentu balik. Itu mitos yang selalu kita dengar. Tapi tengok TV betul. Mitos orang kata kalau dijilat, tulang patah tu bercantum balik. Jadi tengok TV betul. Saya tengok dalam YouTube betul. Mungkin betul kot. Kan? Sebab saya tengok di depan mata saya, jilat sendiri. Saya cerita apa yang saya nampak dalam tu lah. Baik. Habis. Sebab kambing gurun lah. Tajuk apa lagi? Serum ada lagi? Serum ada. Nanti saya nak buat. Oh, lupa. Kecut tu kan? Tuan-tuan tengok malam. Yang apa ni? Minyak tenua. Bunga tenua yang kecut. Nak boleh botol. Kecut. Tak apalah. Ambil minyak lah. Kuat dah. Habis dah. Minyak. Ada apa nak tanya lagi? Ni. Tuan lah. Kalau besok masuk hutan, kalau jumpa cenduan ni dia kecut dah. Kalau dia dah kembang dia kecut dah kan. Kalau tidak kembang. Kalau tuan-tuan jumpa macam ni, makan. Sebab apa? Tuan-tuan tengok dalam Google tu. Barang siapa yang makan dia awet muda, kita tak nampak tua. Makan. Ni, lupa makan Sebab apa ni? Ni bunga cenduai yang saya ambil semalam. Ni cenduai gunung. Bukan cenduai putih. Kalau cenduai putih tu saya tak tahu lah. Tapi kalau cenduai ni, kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan makan. Dia awet muda. Tuan-tuan tengok saya muda tua ni. Saya tak makan cenduai pun. Tuan-tuan tengok saya muda ke tua? Saya melawak tuan-tuan Umur saya 50 lebih dah. Tua dah. Tua dah. Muda. Mana tu tak kata tua, tak kata muda. Pelik Tak kata tua, tak kata muda. Umur saya 50 lebih dah. Muda. Muda. Hak mana putih saya muda. Jumpa saya belanja minum. Hak mana kata tua, sorry saya tak belanja minum. Melawak tuan-tuan 40-an. Tu boleh belanja minum ni. Kata 20-an lagi saya belanja minum. Melawak tuan-tuan. Tua tetap tua dah. Tak boleh kata apa dah. Tua tu tak tua dah. Tak boleh kata apa dah. Macam tu lah. Okey, ada apa nak cerita lagi? Daun kelo. Okey, kita sini daun kelo. Ada setengah panggil daun munggai. Ada pokok kelo, ada pokok munggai. Bagus, kita makan bagus. Memang bagus untuk kita makan. Okey, saya tanya muka buku pula. Nak tanya apa soalan? Pekak hati cepat gemuruh. Tu bagus. Ni, hati cepat gemuruh tu bagus. Dia dengar apa terkejut. Cepat gemuruh. Soalan tu saya nak dengar. Okey, ni betul. Hati cepat gemuruh. Maksudnya dia mudah terkejut. Betul dah? Ini cenduai merah. Betul. Dia mudah terkejut. Macam mana kita nak hati kita ni jadi orang berani? Nak tak macam ni? Dia orang berani, dia tak mudah terkejut ni.
Dengar ni betul nah. Dengar betul. Saya kalau orang tanya tu bagilah. Kan? Ni. Barang siapa yang nak jadi hati dia berani. Maksudnya dia tak rasa takut. Dengar baik-baik nah. Waktu kita mandi. Dengar saya jadi. Saya tak mau aja doa tapi saya cerita dia. Kan? Waktu kita mandi, kan? Waktu kita mandi dalam kolah. Kita selam kepala kita dalam air. Kan? Dalam air, tuan-tuan selam dalam air tu tuan-tuan. Ini betul tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan percaya. Tapi orang buat jadi. Kan? Waktu tuan-tuan selam dalam air tu, tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai habis. Mengatakan di situ tak ada yang katakan Allah itu Esa. Tidak ada beranak, tidak beranakan. Tidak sifat yang tunggal dan sebagainya dalam kan? Maka tuan-tuan selam dalam air tu sampai tuan-tuan habis tuan-tuan cerik sekuat-kuat hati. Ataupun kata ilmu tuan-tuan lagi betul dia. Barang siapa yang jadi penakut kecil hati tu, tuan-tuan selam dalam air, tuan-tuan baca bismillah sampai habis nafas, tuan-tuan jerit macam tu. Jerit tu macam mana sebut orang faham. Waktu kita selam dalam air, kita bacalah bismillah tu sampai habis nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hidung lah. Sampai nafas. Bila habis nafas, tuan-tuan jerit dalam air tu sekuat-kuat hati. Buat. Betul yang mudah kan? Boleh tak? Kan? Okey, apa soalan tanya lagi? Saya dah share buka buku kan. TikTok kan, buka buku semua no. Kan? Tolong buka buku pula ya. Aduh. Sambil-sambil ni kita boleh cerita ya. Dia kecut tak? Dia kecut tak? Dia cudang merah. Cudang merah. Bukan senang dapat cudang merah ni. Saya jumpa pokok tu ya. Jumpa pokok tu. Tak pernah jumpa. Jumpa pokok tu. Yang ni apa nama? Semalam, saya pokok semalam, saya kata nak buah ya 20 orang yang lebih. Dia 30 orang, 20 orang. Kan? Alhamdulillah habis. Laku. Kan? Habis. Ini tinggal lagi 10 botol. Dia hak ni berjanji kan. Macam ni kita tak boleh nak kata pilih lah, kita nak buah pilih-pilih lah kan. Tanya-tanya orang layak-layak kadang-kadang kan. Sebab apa? Ni macam oleh-oleh lah. Kan? Kalau saya rasa kalau tuan-tuan nak cari, pergi cari lah. Betul kan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kan, kalau kita nak cari kan, pergi cari lah. Ni tuan-tuan. Pergi cari lah. Saya pun nasib jumpa pokok tu. Pokok rezeki saya gamaknya. Betul tak? Ni. Makan je. Sudah. Cina merah. Ni 10 botol. Malah habis dah 20 botol. Ni 10 botol. Saya kata, saya berita nak buah saya, ambil 10 botol dah lah kata. Kan? Yang apa nama, yang lebih tu kata nanti apa nama tahu kita. 10 botol lagi. Bukan. Kadang-kadang orang ada duit. Bila ada duit, dia beli. Jadi orang hak betul-betul yang berkendak tu tak dapat beli. Yang betul-betul perlu sangat tak dapat beli. Betul tak? Jadi orang ada duit dia boleh beli. Orang tak ada duit dia macam mana? Tapi dia perlukan benda tu. Kan? Tapi saya betul siap. Hak mana beli semalam? Cenderung saya malam kan? Saya doa tu lebih kedua ayat kata, kalau orang pandai, pergi cari orang pandai-pandai. Pergi cari orang pandai-pandai yang untuk doakan. Bukan saya nak buat segi pengantin, tak. Bila orang pakai, kita rasa, orang tengok kita rasa macam suka kita nak kawan. Orang tak rasa nak dengki kita menjaga. Itu aura sejuk. Orang pandang kita rasa macam sayang dah segunanya kan. Cenderung kan. Jadi saya tak galakkan yang mana beli untuk jadikan pengasih. Kalau tuan-tuan pergi jumpa orang pandai untuk pengasih, saya tak bertanggungjawab, saya kata. Saya tak tanggungjawab, saya tak izinkan lah. Kalau tuan-tuan buat tu, tuan-tuan tangguh sendiri. Ya? Tuan-tuan tangguh sendiri. Sebab saya tak suruh pun buat macam tu. Ya? Saya tak suruh buat macam tu. Saya siap-siap. Kita siap lah. Buat sendiri. Sedangkan yang saya bagi tu, orang kata macam, orang kata oleh-oleh lah. Oleh-oleh lah. Siapa yang pernah makan cenderung merah? Ni saya tanya ni. Siapa yang pernah makan? Ambil pernah jumpa?
Awasi jumpa. Siapa pernah? Siapa yang pernah? Saya tanya siapa yang pernah jumpa? Ni berapa? 1, 2, 4, 5. Keluar hotel. Malah habis 20. Laku tuan-tuan. Rupa-rupanya semua pakai pupuk nak. Laku pun dah. Laku. Cuma payah dapat ya. Payah dapat itu saja. Okey, ada tanya soalan apa lagi? Ada apa soalan tanya lagi? Tanya. Ada. Tapi malam ni tak banyak dah. Malam ni 5 botol untuk muka buku, 5 botol untuk dalam TikTok. Siapa dapat Habis. No? Buku-buku tak ramai. Buku-buku cari pun habis. Habis pilih habis lah. Tanya dulu lah. Orang layak bagi tak layak yang bagi. Buku-buku jangan tanya habis. Tahu cari habis ni, pandai cari habis. TikTok tak apa. Hak TikTok, hak 10 botol. 5 botol ni hak tanya dalam. Tanya dalam tu, saya tengok dalam bio saya penuh nama anak-anak buah saya. Pada tanyalah. Mana dapat sudah. No? Hak muka buku yang ni buat minyak. Yang ni saya buat minyak tuan. Saya cerita lah. Saya ajak lah. Tuan-tuan dan saya ajak. Untuk kebaikan lah dah. Yang ni kalau cenduan ni dululah orang tua-tua lo jampi. Dia jampi pun dia jampi bukan Quran tuan-tuan. Ni minyak cenduan ni orang tua-tua dulu dia pantun jampi. Saya cerita tuan-tuan kan. Dia pantun tapi menjadi. Sebab apa? Dia angkat balik aura ni supaya keluar. Tapi saya tak mau buat macam tu. Saya tak mau jampi macam tu. Kalau buat macam tu dah jadi minyak mengasih. Dia sapu kat perempuan mana, perempuan ikut dia. Saya tak nak macam tu. Hukum dia haram. Cukup sekadar kalau orang pakai, sekadar untuk orang tengok kita rasa nak kawan, seronok nak kawan kita, orang rasa hormat. Cukup macam tu je. Jangan cuman cuba-cuba. Tuan-tuan hak pandai-pandai pergi buat minyak ngasih. Kalau tuan-tuan minyak ngasih, saya tak tanggungjawab. Saya tak izinkan. Saya tak nak. Kan? Itu saya tak izinkan lah. Jadi saya kata siap dah. Muka buku ni habis. Tu. Dia cari dah sama lah. Buka-buka pergi habis. Lain tu pergi kat TikTok 10 botol habis. Kita tanya lah. Kita tanya sana ya. 10 botol habis. Okey. Pecah kaki. Allah, pecah kaki mudah ya. Pecah kaki, tumit kaki kalau pecah tu, pergi cari buah. Ya Allah, buah pinang masak. Ni, ambil buah pinang masak, potong ujung tu bagi lincin, gosok tumit kaki yang pecah. Gosok. Buat tuan-tuan, insya-Allah tumit kaki yang pecah akan pulih balik. Mudah sangat. Mudah sangat saja. Yang tumit kaki pecah pergi buat. Orang tua-tua dulu dia gosok ada belakang ulas sawah. Tu nak telan kita boleh lah. Sudah pakai ilmu tu mengarut. Tak kita telan dengan kita. Cukup saja dengan ambil buah pinang, masak, potong, gosok. Ditumit kaki yang pecah, insya-Allah tumit kita akan cantum balik elok. Buat Postat macam mana buat? Postat mudah sangat habis akak lalang. Rajin rebus minum akak lalang, insya-Allah postat kita hilang. Akak lalang tu, rebus minum hari-hari. Kan? Kebas jari picat tengok takut jantung. Kanan kaki nak tahu tu dulu lah. Hati. Boleh. Baik. Minyak boleh? Minyak. Coba saya doa dulu. Gua minyak ni. Minyak. Minyak tak boleh. Pan dalam tu. Dalam tu. Dia macam ni Saya buat 10 doa dulu. Buat 10 doa. Tu yang jadi lambat tu. Tuan-tuan minta tu minggu depan dapat. Hak mana minggu depan dapat. Lambat sikit tuan-tuan dekat Dia macam tu tuan-tuan lambat sikit minta maaf sebab aku pasal apa lambat kan. Kita doa dulu pergi pagi. Okey, soalan tu nak tanya soalan apa lagi? Sakit tumit 2 perkara. Pergi ke klinik senang. Sama ada tumbuhan belakang kat tumit ataupun masih kita koyak. PCS senang, pergi klinik senang mudah. Dia cucuk sedang lega. Sakit gigi tuan-tuan, ada getah muasi, pergi cari getah muasi buh, cari tenang. Ni, sakit gigi, saya bukan nak tipu tuan-tuan
Kejap. Nak doa pun, nebuh dulu. Tak tuan-tuan cabut sambil sembang. Habis? Ada lotion Mahfzi tak? Ambil lotion Mahfzi tu. Ni, dengar baik-baik nah. Hak mana sakit gigi tu? Sakit gigi sangat pergi cabut lah. Ubat ni sekejap. Ni. Hak tanya sakit gigi. Bukan saya nak promosi terang mana pun. Promosi pun saya tak kaya lah. Ni. Hak mana yang biasa beli lotion saya ni. Orang kalau sakit gigi macam ni nah. Tuan-tuan kalau sakit gigi. Ni. Tuan-tuan bubuh macam ni. Buat macam tu. Bubuh lubang gigi. Yang ni boleh makan. Boleh makan. Tak mabuk Tuan-tuan ambil ni. Tuan-tuan bubuh lubang gigi. InsyaAllah tak sampai 1 minit 2 minit hilang sakit gigi. Hak belilah. Tak beli tu kalau sakit gigi pergi cabut lah. Esok sakit balik. Tapi ilmu orang tua-tua gigi. Dengar. Saya ajak betul betul. Ada benda ni pernah Harudin cerita. Tapi orang kata dia syirik lah. Bagaimana lah lari akidah lah. Harudin pernah cerita sakit gigi. Buat alik bata tu. Kira gigi nombor apa. Tapi yang tu saya kena tulis. Tak tulis orang tak faham. Kena lukis. Betul tak? Pernah berlaku tak? Pernah tengok benda ni? Harudin pernah cerita. Doktor Harudin pernah cerita. Orang kata orang kecam dia. Orang kata benda tu tak ada dalam hadis lah, Al-Quran lah, syirik dan sebagainya. Betul tak betul? Pernah dengar tak ni? Tahu tak? Pernah kan? Pernah. Padahal benda tu alik bata ya, gigi nombor apa. Saya nak ajak tapi nanti saya tulis marker pen. Saya kena tulis marker pen. Baru boleh. Tak tulis tak tahu, orang tak faham. La ilaha illallah. Orang kata syirik. Dr. Harudin buat syirik. Orang kata kesian dia. Padahal bodoh lah orang kata tu. Saya kata maaf, bukan bahasa wajak. Tapi kebodohan tu menyebabkan ilmu tu hilang. Padahal ilmu tu sebenarnya tidak ada syirik pada situ. Itu ilmu orang tuan Melayu. Ilmu orang tuan Melayu. Nanti saya kena cari bapa hitam ke saya lukis. Takkan nak lukis kat ni kot. Saya lukis tu saya akan tulis kata macam mana. InsyaAllah hilang sikit gigi. Sebab 5 hotel lah. Saya tuan-tuan sana. Okey, apa nak tanya lagi? Soalan apa nak tanya lagi? Nak tanya soalan apa kita tanya? Tanyalah, insyaAllah betul-betul saya cerita dah. Tanya apa lagi? Sakit urat. Nanti saya cerita sakit urat Ustaz dah. Alhamdulillah, syukur Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ta'ala sayyidina Muhammad. Allah Rabbi Maulani, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, dengan kepercayaan kebesaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Malikul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatul muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi awwalin wal akhir wa sallim wa yahsab sayyidina. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahil rahman. Alhamdulillahil rahim. Alhamdulillahil mutaqadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ya malik. Alhamdulillah ya jibal. Alhamdulillah. Alhamdulillah was-samawati wal ardi. Subhanallah wa jalal wan nur wa jalal wan nur wa jalal wa jalal wan nur. Subhanallah wa bihamdihi ain fa amin ain. Fa iyyaka na'budu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa huwa Allahumma salli ala Muhammad. Allah la ilaha illa huwa ya rabbi ya rabbi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlan ya rabbi. Salamu qawlan. Wa tadul aisha ya bani adam la ta'budu ash-shaytan innahu hadhihi jahannam. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Yuhibbukum Allah.
Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. اللهم صل وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله الحمد لله يا الله الحمد لله الذي آمن بالقدر الحمد لله الحمد لله Ya, sambung balik. Sambung balik. Apa nama? Sakit apa tadi? Ha? Ha. Boleh tutup Dia lupa. Okey. Okey. Saya Hasan saya cuma doa bagi orang kesian bagi orang saya tak ambil kata apa ni, dia kata ustaz buatlah bagi orang perempuan suka kan, orang lelaki suka kan. Tak, saya tak macam tu tuan. Saya bukan mengasih. Tak lagi kita sebab mengasih tak. Tak. Bukan macam tu. Okey, nak tanya apa lagi? Saya buat 5 botol, saya bukan jampi semua. Saya buat 5 botol jampi, tak jampi semua lah. Untunglah hak mana hak yang beli cenui bawah kali ni yang dapat untung lah. Tak, bukan depan ni mungkin tak ada kot. Kalau pokok tu ada boleh lah saya buat, kalau tak ada tak ada lah. Okey, kita betul apa tu? Sakit pinggang. La ilaha illallah, sakit pinggang mudah sangat tuan. Nak tahu dulu, sakit pinggang ada slip disc ataupun urat. Ataupun ada, itu faham betul. Selama ada slip disc ataupun urat, dua tu dulu. Dua tu, sama ada slip disc ataupun urat, saya nak tahu tu. Kalau urat, insya-Allah kalau slip disc, dia kena buat cara slip disc. Faham? Dengar baik. Orang kalau sakit pinggang mudah sangat tuan-tuan. Cari dong apa nama, ambil kain bubuh garam. Jadi nak letak sebelum bubuh garam tu, ambil apa nama daun ya Allah Tuanku. Ya Allah Tuanku, lupa nama daun. Saya ingat nama daun. Terlupa tak? Lupa tuan-tuan. Ya Allah Tuanku, ya Allah Tuanku. Tak lah. Tak. Saya ingat nama daun dulu. Senang sangat nama daun. Ya Allah Tuanku. Tak dah. Lek tak ingat tak ya. Bukan daun bambu, bukan sana saya ingat. Ya Allah Tuanku, bukan daun. Bukan daun bambu saya ingat Ya Allah Tuanku. Mudah. Benda ni mudah saja, tapi kalau tak belajar dia bagi saya hilang tak ingatan benda tu. Padahal benda tu senang sangat-sangat. Tak apa. Kita tak soalan tu tak pergi dulu. Nanti saya ingat daun tu saya ajak. Boleh lah. Bukan daun melung tak boleh gatal. Daun melung mana boleh, daun melung patah gatal. Daun melung mana boleh. Tak boleh. Ya. Boleh mak. Boleh mak. Tak apa. Hak tanya pinjam tak pergi dulu. Saya ingat daun tu saya mula balik. Boleh lah. Terima kasih bagi topi saya. Bukan, daun melung tak boleh pakai tuan-tuan. Daun melung untuk orang patah, balut patah. Tapi dia gatal, dia panas, tak boleh. Bukan duduk tak boleh. Nanti saya ingat. Nanti dia. Saya mahal lain dulu. Nanti saya ingat balik lah. Bukan daun semalu, bukan daun semamu, bukan. Bukan. Nanti saya ingat. Ya Allah yang tu. Lalu ingat daun. Daun. Bukan daun. Ya Allah Tuanku, selupa nama daun tu Sat Saya ingat. Ya Allah Tuanku. Tak apa. Nanti saya ingat saya sebut. Cekak lain dulu, petua lain dulu. Ambil petua lain dulu. Batu karang. Ambil batu karang, mudah batu karang. Selawat dah, latih saya selawat dah. Latih selawat bila lupa selawat latih. Selawat lah mulut orang teriak lagi. Selawat latih. Batu karang. Dengar baik-baik orang batu karang. Barang siapa yang jadi batu karang, dengar. Saya nak ajak yang tanya batu karang, dengar baik-baik Batu karang ni tuan-tuan, kenal tak pokok apa nama, orkid atau pokok anggrek. Pokok orkid yang mana batang dia bulat tu, yang duduk dekat pokok getah tu. Ambil batang dia tu.
Ambil batang dia, blender lebih kurang 3-4 batang, blender, buah ayak cawan blender. Lepas tuan-tuan blender, tuan-tuan tapis ayak dia tu. Lepas tu tuan-tuan ambil batu dalam kepala gelamar ikan masin tu, lebih kurang 2 keping, rendam semalaman. Esok tuan-tuan minum air dia. Tuan-tuan buat amal insya-Allah 1 minggu saja, batu karang tu hancur. Tak jadilah batu karang. Boleh lah. Duk gelenggang untuk apa? Duk kena panau dia. Duk gelenggang untuk panau. Kan, duk panau pun boleh, kan? Semua boleh. Ya lah. Nah. Mana awet?